Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi, hari ini hari Isnin 19 Julai 2021 Masihi bersamaan 9 Zulhijjah 1442 Hijriah ataupun yang dikenali dengan hari wukuf, iaitu hari ini ketika mana umat Islam yang menunaikan haji berada di Mekah dan mereka akan melaksanakan rukun yang terpenting dalam ibadat haji, iaitu wukuf berada di bumi Arafah. Jadi untuk hari ini secara khusus, untuk hari ini sebab kita semalam kemarin kita dah selesai akhir surah Al-Mulk. Jadi insya-Allah lepas hari tasyrik nanti kita akan sambung awal surah Al-Qalam. Jadi hari ini untuk hari ini sahajalah kita akan bincang berhubung dengan ayat yang berkaitan dengan ibadat haji. Sedikit sejarah Nabi Ibrahim dan pembinaan Kaabah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya untuk meletakkan asas binaan Kaabah di Mekah. Jadi ayat yang kita pilih adalah ayat 26 hingga ayat 29 dari surah Al-Hajj. Ada beberapa ayat lain berkenaan dengan ibadah haji, antaranya ayat 96 surah ayat 96 surah Ali Imran, juga ayat dalam surah Al-Hajj, beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua tu ada kaitan dengan ibadat haji. Jadi yang kita petik hari ini ayat 26 hingga 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim makan al-bait, tempat untuk dibina Kaabah. Makan tempat, al-bait merujuk pada Baitillahil Haram, iaitu Kaabah. Dalam bahasa Arab, Kaabah itu makna sesuatu yang berbentuk empat segi. Berbentuk empat segi. Lalu kami berfirman kepadanya, datangnya perintah daripada Allah, alla tusyrik bi syai'a, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Itu perintah pertama daripada Allah seawal
diberitahu Nabi Ibrahim tempat untuk dia bina Kaabah. Dan kita tahu binaan Kaabah ni kawasan yang disebut sebagai lembah. Sebab keliling Kaabah, bumi Mekah ni bumi yang berbukit. Sesiapa yang pergi ke Mekah dia tahulah. Kawasan luar masjid tu tinggi, bila kita masuk ke dalam dia semakin rendah. Sebenarnya tempat dibina Kaabah itu adalah kawasan yang rendah berbanding dengan kawasan sekelilingnya, tanah yang lebih tinggi. Wa tahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku ini. Rumah itu merujuk kepada kawasan sekeliling Kaabah yang dijadikan masjid ataupun yang disebut Al-Masjidil Haram. Untuk lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Tawaf maknanya melakukan ibadat mengelilingi Kaabah. Itu semasa haji ataupun umrah. Ataupun kalau tidak haji dan umrah, tawaf sunat. Tawaf sunat keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan. Wal qaimin, dan orang-orang yang berdiri maknanya orang-orang yang menunaikan salat. Orang yang rokok dan juga sujud. Kemudian datangnya perintah yang khusus kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia menunaikan haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serukanlah umat manusia untuk menunaikan ibadat haji. Nescaya ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki. Rijal daripada rijlun, kaki. Kalau rijal jamak daripada rajulun, maknanya orang lelaki. Rijal di sini merujuk kepada jamak bagi perkataan rijlun, kaki. Maknanya mereka ni akan datang berjalan kaki ini untuk kawasan yang dekat dengan Mekah lah. Ataupun wa'ala kulli dhamir, ataupun datang dengan menunggang unta yang kurus kerana jauhnya perjalanan. Nescaya mereka akan datang min kulli fajjin amik, daripada setiap pelusuk curug rantau yang jauh. Amik maknanya kawasan-kawasan yang sangat pedalaman. Kita kata kalau sekitar tanah Arab adalah kawasan-kawasan yang jauh di perkampungan padang pasir. Tujuan apa ke Mekah dia? Untuk haji tadi. Tujuannya liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka saksikan segala manfaat bagi mereka. Sama ada manfaat dunia, lebih-lebih lagi manfaat akhirat. Manfaat akhirat khususnya pahala lah. As-sawab al-jazil, pahala yang sangat besar yang mereka akan perolehi. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut, Al-hajjul mabrur, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Satu ibadat umrah kepada umrah yang berikutnya dapat menghapuskan dosa yang berlaku antara kedua-duanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Adapun haji yang mabrur, maksud haji yang diterima di sisi Allah, tiada balasan baginya melainkan syurga. Itu jaminan daripada Nabi SAW bagi orang yang mendapat haji yang mabrur. Kemudian tujuan mereka ke Mekah adalah pertama tadi untuk mereka saksikan, untuk mereka lihat sendiri manfaat dunia akhirat yang mereka akan perolehi, dan untuk mereka menyebut nama Allah. Sebab dalam ibadat haji hendaklah membanyakkan zikir kepada Allah. Sebut nama Allah. Nanti kita akan tengok ayat dalam surah Baqarah. Selepas selesainya wukuf di Arafah, umat Islam disuruh berangkat menuju ke Al-Mash'aril Haram, iaitu ke Muzdalifah dan ke Mina. Iaitu mengingati Allah fi ayyamin ma'lumat, dalam beberapa hari yang tertentu. Merujuk kepada hari daripada hari apa tadi? Hari Arafah, hari inilah. Kemudian hari Yaumun Nahar, hari 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari Tashrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kerana Allah Ta'ala telah rezekikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternakan. Iaitu binatang ternakan yang dijadikan korban. Sama ada al-ibil, al-bakar, al-ghanam. Unta, lembu ataupun kambing. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah daripada sebahagian daging korban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang sangat susah lagi, fakir miskin. Kita diharuskan untuk memakannya dan kita digalakkan untuk sedekahkan daging korban kepada fakir miskin. Summal yaqdu tafadhahum. Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri daripada
saki baki kekotoran ini masih ada, kemudian hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka jika mereka ada bernazar sesuatu. Zaman dulu banyaklah mereka melakukan nazar. Kalau tercapai hajat, mereka akan buat apa itu dan ini ketika mereka berada di Mekah. Jadi salah satu tujuan ke Mekah memenuhi segala nazar, janji yang mereka telah berjanji kepada Allah untuk melaksanakannya semasa di Mekah. Dan akhir sekali, wal yattawafu, supaya mereka melakukan tawaf, iaitu mengelilingi Al-Baitil Atiq ataupun Kaabah. Yang disebut Baitil Atiq itu merujuk kepada Kaabah kerana ia adalah sebuah binaan yang sangat lama dan tua. Nanti kita akan lihat sedikit sejarah tentang pembinaan Kaabah. Dalam ayat suratul Baqarah, begitu juga dalam surah Ibrahim, surah Baqarah lah banyak disebutnya, iaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membina Kaabah. Itu kita boleh lihat dalam surah Baqarah akhir juzuk yang pertama. Kisah Nabi Ibrahim bermula daripada ayat 124. Kemudian ayat 125. Ayat 125 berhubung dengan pembinaan Kaabah. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait merujuk kepada Baitillahil Haram, iaitu Kaabah dan Masjidil Haram itu sebagai tempat tumpuan bagi manusia untuk menunaikan haji. Para jemaah yang dirahmati Allah. Haji ini tidak sama dengan ibadat-ibadat lain dalam Islam. Solat kita boleh solat di mana-mana sahaja, masjid tak disyaratkan setiap kali nak solat kena ke Mekah. Boleh solat di mana-mana. Puasa pun sama, kita boleh puasa mana-mana. Tapi haji, kita tidak boleh tunaikan haji melainkan kita ke Mekah. Satu-satunya tempat yang telah ditentukan untuk menunaikan haji ialah di Mekah. Dijadikan ia sebagai masabatan linnas, tempat tumpuan manusia ketika menunaikan ibadat haji. Dan uniknya haji ini sebab dia melibatkan banyak perkara. Sebab itu haji disebut juga manasikul haji, ibadat haji. Dia melibatkan banyak perkara. Adanya nusuk. Nusuk itu sembelihan. Khususnya kalau jemaah haji yang mungkin kalau dia orang buat haji, ialah kalau orang dah ke Mekah dah pernah dia menunaikan ibadat haji, dia orang tahulah. Haji ni dia ada tiga cara yang kita boleh pilih. Sama ada kita nak buat haji ifrad, haji sahaja tanpa melakukan umrah dalam musim haji, ataupun kita melakukan haji tamattu'. Tamattu' itu kita ke Mekah dengan niat umrah dalam bulan haji. Selepas umrah kita bertahallul, keluar daripada ihram, dan bila tiba hari nak ke Padang Arafah untuk wukuf di sana, barulah kita kembali niat haji daripada tempat kita berada tu di hotel itu. Ataupun yang ketiga haji qiran. Haji qiran iaitu kita niat dua dalam satu. Ketika kita berada di miqat, miqat tempat kita pasang niat, kita niat untuk haji dan kita niat itulah juga untuk umrah, dua dalam satu. Jadi untuk haji ifrad kita tak perlu bayar dam. Bayar dam maknanya tak perlu sembelih kambing. Tak perlu dikenakan denda. Tapi untuk haji tamattu' dan haji qiran dia ada dam, melibatkan sembelihan. Jadi sembelihan itu adalah salah satu perkara yang berlaku dalam ibadat haji. Maka sebab itu haji disebut dengan nusuk. Qul inna salati wa nusuki. Nusuk merujuk kepada ibadat sembelihan. Soal korban itu korban. Hak ni kerana dam. Dam merujuk kepada denda atas beberapa perkara yang berlakulah. Sama ada melanggar pantalan dan haji, ataupun kerana menunaikan haji dalam bentuk tamattu' dan qiran. Itu bagi para jemaah yang dah ke Mekah, yang dah haji, yang dah hajjah, insya-Allah boleh fahamlah. Tapi yang belum, mungkin yang belum ke Mekah ataupun belum terlibat dengan kursus haji, mungkin susah sikit nak faham sebab dia melibatkan banyak istilah-istilah yang mungkin kita tak pernah dengar. Apa itu miqat, miqat zamani, miqat makani, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Kemudian berihram, keluar daripada ihram, bertahallul, ada mahzuratul ihram, larangan dalam ihram. Jadi banyak perkara yang bercabang-cabang. Untuk tawaf
keliling Kaabah 7 kali sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi bila melibatkan wukuf, bukan berada di Masjidil Haram, wukuf di Arafah. Arafah tu dia dah masuk sempadan tanah halal. Dia ada satu wadi di situ ataupun garis sempadan antara tanah haram Mekah dengan tanah halal. Masa wukuf itu di luar tanah haram. Dan mesti berada di situ seketika pada tarikh hari inilah 9 Zulhijjah bagi orang yang menunaikan haji. Sehinggalah bermula daripada gelincir matahari masuknya waktu zuhur, tapi biasanya jemaah haji pergi lebih awal. Macam dia orang dah pergi semalam hari 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, dan berada di situ pada hari ini, dan mereka akan bertolak daripada Arafah setelah terbenam matahari hari ini, mana dah masuk maghrib, mereka akan berangkat ke Muzdalifah untuk ke sana dan menunaikan salat maghrib isyak secara jamak. Biasanya jamak takhir lah. Sebab itulah sunnah Nabi SAW. Dia tak berlaku bila dah masuk maghrib, jemaah haji pun salat maghrib dahulu di Arafah. Tak, mereka terus berangkat ke Muzdalifah. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan menariknya secara jelas, Nabi SAW sebut tentang ibadat haji, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku akan ibadat haji kamu. Maksudnya Nabi suruh kita mencontohi cara haji yang baginda lakukan. Tadi saya dah sebut 3 jenis, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Mungkin para jemaah tertanya-tanya, jadi Nabi ni buat haji yang mana satu Nabi buat? Yang lebih rajah, yang lebih kuat, Nabi melakukan haji qiran. Haji qiran, tetapi dia lebih menggalakkan sahabat-sahabat dia untuk buat haji tamattu'. Ada sebab-sebab yang lain lah. Baik, kita nak pergi kepada sejarah Nabi Ibrahim bina Kaabah. Bagi sesiapa yang ada pernah membeli, sebelum ni pun kita dah war-warkan dalam grup kita sebelum ni, buku yang ditulis oleh sahabat saya, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, iaitu Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Buku ni pun dah lama diterbitkan oleh Syarikat Telaga Biru. Sebab menarik dalam buku ni ada info-info yang disertakan dengan gambar-gambar yang menarik. Baik, berhubung dengan sejarah pembinaan kota Mekah. Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga dikemukakan oleh ramai ulama tafsir ketika membincangkan ayat 96 dalam surah Ali Imran, yang awal juzuk yang keempat. Ayat yang berbunyi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama, awwala baitin, maksud rumah di masjid, masjid yang pertama dibangunkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah Baitillah yang berada di Bakkah. Bi Bakkah. Bakkah ni salah satu nama untuk Mekah. Nama lain bagi Mekah adalah Bakkah. Disebut juga Ummul Qura. Mekah juga disebut dengan Ummul Qura, ibu bagi semua kampung yang lain di dunia. Sebab Mekah ni kalau kita lihat peta dunia, kalau kita buka peta dunia, dunia ni kita tahu bentuknya bulat sfera. Kita buka dalam bentuk mendatar begitu, memanjang. Kita lihat hujung sebelah kiri Jepun, sebab Jepun ni negara matahari terbit, dan kita lihat sebelah sebelah baratnya itu benua Amerika Syarikat hujung. Kemudian kita lihat Mekah ni dia berada betul-betul center, betul-betul pusat ataupun middle, menjadi kawasan tengah antara timur dan barat, utara dan selatan. Mekah ni berada betul-betul di tengah. Jadi Allah Ta'ala pilih kerana dia maha mengetahuinya. Sebab ada hadis yang menyebut kedudukan Kaabah di Mekah tu adalah sejajar sama dengan Baitul Ma'mur yang terletak di langit ketujuh, yang Rasulullah SAW sebut setiap hari 70,000 malaikat masuk tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu disebut dalam ayat di awal surah At-Tur. Jadi kedudukan dia sama dengan Kaabah yang terdapat di Mekah. Baik, tidak ada khilaf, tidak ada
pendapat dalam kalangan ulama bahawa rumah ibadat pertama yang didirikan untuk manusia adalah Kaabah. Berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, di mana sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar pernah bertanya, "Ya Rasulullah, awwalu baitin wudi'a linnas," ataupun ayyu bait, apakah masjid yang pertama telah dibina? Nabi jawab, Al-Masjidil Haram. Summa ayyu, kemudian apakah berikutnya? Itu Al-Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma? Wa kam bainahuma? Berapa lamakah jarak antara pembinaan kedua-duanya, antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Nabi jawab, arba'una sanatan, 40 tahun. Itu jarak 40 tahun antara pembinaan kedua-dua tapak asas. Tapak asas. Tapak asas makna sebelum tu lagi. Jadi kalau kita lihat secara lebih jauh perbahasan ulama, khususnya kalau para pembaca yang ada kitab tafsir Ibn Kathir, kita dapat melihat ada banyak pendapat tentang siapa yang pertama membina Al-Masjidil Haram dan juga Al-Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi jawab begitu kepada Abu Dzar, menunjukkan orang yang mula-mula meletakkan asas pembinaan Kaabah bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya memperbaharui apa yang telah ada sebelumnya. Dan orang yang mula-mula meletakkan asas pembinaan Baitul Maqdis bukan Nabi Sulaiman. Walaupun disebut Nabi Sulaiman, dia hanyalah sebagai pembaharu untuk dia tajdid pembinaan yang sebelumnya. Baik. Itu dinukilkan daripada kitab Fathul Bari, itu yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, huraian kepada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Baik, sebenarnya ramai tidak tahu tentang sejarah pembinaan Kaabah dan sejarah pembinaan Masjidil Haram. Kisah pembinaan Kaabah bermula sebelum Allah Ta'ala menjadikan bumi dan segala isi yang ada di atas muka bumi. Perkara ini berdasarkan maklumat yang disebut dalam kitab-kitab sejarah. Terdapat hadis sahih menyebut bahawa Nabi SAW telah bersabda dalam khutbah pembukaan kota Mekah. Ini ketika berlakunya Yaum Fathi Mekah, hari pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana sekitar 7 tahun lebih, pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan, atas sebab-sebab tertentulah Nabi ke Mekah dan akhirnya berjaya menakluki kota Mekah. Pada hari berlakunya pembukaan kota Mekah, maka perkara itu disebut. Antaranya adalah Mekah tidaklah dipilih sebagai tanah haram jika tidak kerana wujudnya Kaabah di situ. Dengan sebab telah ditentukan di situlah tempat dibina Kaabah, maka dia menjadi tanah haram, mana tanah yang tinggi nilai kehormatan. Para jemaah kena faham, bila kita sebut tanah suci Mekah, tanah haram Mekah, tanah suci Madinah, tanah haram, suci kita faham dah, itu bahasa Melayu. Haram di sini maksudnya yang tinggi al-hurmah, kehormatannya. Sebab itu perkara yang diharamkan adalah agama bagi tujuan untuk menjaga kehormatannya. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan mencuri? Nak menjaga nilai kehormatan harta benda. Kenapa diharamkan perbuatan zina? Sebab nak menjaga kehormatan keturunan manusia. Kenapa diharamkan membunuh? Sebab nak menjaga tingginya nilai kehormatan nyawa manusia. Jadi haram ni merujuk kepada tingginya nilai kehormatan. Sama ada di bumi Mekah, di Madinah, lebih-lebih lagi secara khusus dalam Masjidil Haram ataupun dalam Masjid Nabawi. Cuma perkara yang menjadi khilaf, yang menjadi perselisihan pendapat dalam kalangan ulama ialah siapakah yang pertama membinanya? Siapakah yang pertama membinanya? Baik. Secara ringkasnya saya nak baca daripada buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit. Kalau dalam tafsir Ibn Kathir dan tafsir-tafsir yang lain pun hampir sama. Pendapat pertama menyebut iaitu yang terawal adalah binaan malaikat. Ada riwayat yang disebut oleh Al-Azraqi daripada Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, ni daripada keturunan cucunda Nabi SAW. Dia berkata bahawa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada malaikatnya, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya,
adakah Tuhan kami hendak menjadikan di atas muka bumi orang yang melakukan kerosakan? Ini merujuk kepada ayat 30 dan 31 dalam surah Al-Baqarah. Setelah itu mereka rasa bersalah. Maksud mereka ni adalah para malaikat itulah. Bila malaikat tanya macam tu, dia tanya, wahai Tuhan, adakah kamu nak menjadikan di atas muka bumi suatu makhluk yang suka melakukan kerosakan dan saling menumpahkan darah? Jawapan daripada Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi bila Allah Ta'ala jawab begitu, para malaikat rasa bersalah, lalu mereka tawaf di sekeliling arash untuk memohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan di bawah arash sebuah rumah yang disebut Baitul Ma'mur. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat agar bertawaf di rumah itu ataupun di sekeliling Baitul Ma'mur. Bukan lagi di arash. Kemudian diutuskan para malaikat supaya membina Baitillah di muka bumi. Supaya makhluk di muka bumi, manusia lah, supaya manusia dapat melakukan tawaf sebagaimana makhluk di langit bertawaf di Baitul Ma'mur. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, ada persamaan antara malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Memang tak henti-henti, tak pernah henti daripada dulu. Mana setiap hari 70,000 malaikat yang masuk untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Bila mereka keluar, mereka tak akan masuk lagi. Esok, lusa 70,000 yang lain pula. Jadi setiap hari 70,000 tu adalah malaikat-malaikat yang berlainan. Ataupun di atas muka bumi kita melihat manusia setiap hari masuk untuk tawaf Baitullahil Haram dan tak pernah ditutup. Tak pernah ditutup kecuali bila berlaku kes-kes macam ni lah. Kalau para jemaah yang rajin membaca dalam buku sejarah ditulis Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, pernah berlaku kurun, saya tak ingat kurun, pertengahan kurun, awal kurun keempat, sekitar kurun keempat, lebih kurang 23 tahun. Baitullahil Haram Mekah ni ditutup kerana pernah ditawan oleh satu golongan puak Syiah. Puak Syiah, mereka membunuh jemaah haji, mencampakkan mayat di atas Kaabah. Akhirnya dengan izin Allah, ada pihak tentera lain yang dapat berjaya menguasai kembali Mekah. Setelah tempoh lebih 20 tahun tak ada haji, tak ada umrah. Sebab dikuasai oleh puak Syiah. Adalah sejarahnya. Kemudian berlaku beberapa insiden tertentu yang menyebabkan ditutup sementara. Macam sekarang ni pun COVID-19 ketika memuncak gitu pun pernah tak dibenarkan untuk masuk. Sekarang dah ada kelonggaran. Tapi jika tidak disebabkan faktor-faktor ini, Baitullahil Haram ataupun Masjidil Haram itu sendiri tak pernah ditutup 24 jam. Tak pernah ditutup. Kalau kita sampai ke Mekah untuk umrah contohnya, kita sampai pukul 1 pagi. Ya, kita tak perlu nak tunggu pagi esok nak pergi masjid untuk tawaf. Kita boleh segera ke masjid untuk tawaf walaupun masa tu jam 1:30 pagi, 2 pagi sebab tak pernah ditutup. Dan 24 jam terus menerus tetap ada orang yang tawaf. Itu uniknya. Dan tawaf pula dia punya pusingan tu adalah pusingan lawan arah jam. Kalau kita tengok jam ni dia pusing kan daripada kiri ke kanan. Tapi kalau kita tawaf kanan ke kiri. Sebab kedudukan Kaabah tu di sebelah bahu kiri kita. Kita tawaf dalam keadaan Kaabah berada di sebelah kiri kita. Sebab bila kita lari dalam keadaan bentuk pusingan, kita kena pastikan bahagian tengah tu berada sebelah kiri. Cuba tuan-tuan perhatikan. Untuk para atlet, ahli sukan yang berlari dalam dia punya track dia tu, sama ada 100 meter, 200 meter track tu, tengok masa dia lari tu, bahagian tengah padang tu sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri. Berada pada posisi sebelah kiri. Orang yang paling dekat dengan track pertama tu, padang tu terletak sebelah kiri. Kita tak boleh berlari mengikut pusingan jam. Itu kena belajar tentang ilmu fizik lah. Kenapa pula jadi macam tu? Itu yang diajar. Kenapa masa kita tawaf, kedudukan Kaabah tu di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Baik. Kemudian binaan yang kedua tadi, yang pertama malaikat. Binaan yang kedua riwayat yang disebut oleh Al-Azraqi juga dalam
kitab Akhbar Makkah, dia meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Katanya semasa Nabi Adam diturunkan daripada syurga dan sampai ke muka bumi. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, mengapa aku tidak mendengar lagi suara malaikat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semuanya kerana kesalahan engkau, wahai Adam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya baginda, yakni Nabi Adam AS membina Kaabah. Ini riwayat kedua. Nabi Adam yang bina Kaabah dan tawaf mengelilinginya. Sebagaimana malaikat di langit mengelilingi Arash. Lalu Adam berjalan menuju ke tempat pembinaan Kaabah. Bumi ini dikecilkan dan Allah Ta'ala menjadikan tempoh perjalanan bagi Adam itu pendek. Maknanya dia cepat sampai. Ada satu riwayat yang saya baca dalam tafsir Ibn Katsir ketika dia menghuraikan ayat 96 surah Ali Imran. Dia bawa satu riwayat tapi tidak kuatlah. Riwayat itu dikemukakan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Katanya setelah Allah Ta'ala letakkan Adam dan Hawa di atas muka bumi, maka kedua-duanya, Adam dan Hawa, diperintahkan untuk membuat binaan Kaabah. Adam dan Hawa buat binaan Kaabah. Tapi riwayat itu tidak kuatlah sebab ada seorang perawi namanya Ibnu Lahiyah. Seorang perawi yang lemah dan ada masalah dalam periwayatannya. Baik. Kata Ibn Abbas, ini komentar Ibn Abbas tentang riwayat ini, Adam ialah manusia pertama yang mengasaskan Kaabah. Lalu baginda menunaikan salat serta tawaf di situ. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ini salah satu nama yang masyhur dalam tafsir. Kita akan jumpa riwayat daripada Muhammad bin Ka'ab. Katanya sewaktu Nabi Adam AS menunaikan fardu haji, baginda tidak berjumpa dengan malaikat. Mereka berkata kepadanya, sempurnakan haji engkau, wahai Adam. Kami telah melakukan haji sebelum engkau semenjak 2000 tahun yang lalu. Ini merujuk kepada haji yang sebelum itu yang dilakukan oleh para malaikat. Dia beritahu kami dah lama buat haji 2000 tahun yang dulu sebelum Adam diletakkan di atas muka bumi. Kemudian sejarah yang ketiga merujuk kepada pembinaan Kaabah oleh anak Nabi Adam nama Syis. Binaan ketiga oleh Syis. Syis iaitu Sheng Yasa. Syis. Selepas hilangnya kesan binaan Kaabah oleh Nabi Adam, maka dibangunkan semula oleh anaknya iaitu Syis. Jadi banyak riwayat disebut. Dan akhir sekali yang kita baca dalam ayat ini adalah binaan yang letakkan semula asas tu oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, dalam ayat yang kita baca pada hari ini, ayat 25 surah Al-Hajji dan juga ayat 127 dalam surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membina tapak qawaid, iaitu asas kepada Baitullahil Haram, dia dan juga anaknya Ismail. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau bersifat maha mendengar lagi maha mengetahui. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama yang kita nak tadabbur di sini, apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah, iaitu dengan maksud untuk perbaharui asas yang telah dibina sebelum ini, sama ada malaikat atau Nabi Adam ataupun Nabi Syis, anak Nabi Adam. Tapi yang pentingnya adalah untuk beritahu manusia, Allah tusyrik bi syai'a. Jangan kamu sekutukan aku dengan sesuatu pun. Kalau para jemaah pernah baca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim banyaklah, boleh baca dalam kitab kisah-kisah Nabi Qasasul Anbiya oleh Al-Imam Ibn Katsir. Boleh cari buku tu, dah ada terjemahannya. Saya tertarik dengan tulisan seorang pakar motivasi daripada Mesir, Syekh Amrul Khalid. Buku ni dah diterjemah oleh Dr.
Dr. Muhammad Dr. Basri bin Ibrahim, Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim, diterbitkan oleh Al-Hidayah House of Publishers yang berhad. Dalam buku ni, buku tentang motivasi diri melalui teladan para nabi. Ada kisah motivasi daripada kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tebal buku ni, lebih daripada 565 muka surat, tebal. Dalamnya banyak bahagian-bahagian yang menarik untuk kita baca, khususnya kisah Nabi Ibrahim. Baik. Yang pertama kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi, alla tusyrik bi syai'an, jangan kamu sekutukan aku dengan yang lain. Allah Ta'ala yang suruh Nabi Ibrahim memperbaharui asas binaan Kaabah atau Baitullahil Haram. Kaabah itu dibina dengan bongkah-bongkah batu dan akhirnya menjadilah bentuknya dalam bentuk 4 segi. Sebab itu disebutkan dengan Ka'b. Ka'bun, Kaabah, satu tempat yang berbentuk 4 segi. Kalau kita baca dalam sejarah pembinaan Kaabah, asalnya dia punya tempat dia tu lebih ke depan lagi. Pintu Kaabah tu sebenarnya dekat dengan apa yang kita lihat, ada satu tempat yang disebut Makam Ibrahim. Ini pun kita ramai salah faham. Makam Ibrahim tu bukan kubur Nabi Ibrahim. Makam tu mana tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk memulakan asas binaan Kaabah. Ada pula jemaah kita yang bila ke Mekah, dia kata, kenapa pula jauh? Dia kata, antara makam Ibrahim dengan pintu Kaabah tu kan nampak jauh. Sebab asalnya bentuk Kaabah tu sendiri lebih ke depan lagi. Sebab dia dah mengalami banyak perubahan daripada satu zaman kepada satu zaman, sehingga bentuk yang ada sekarang ni macam tu lah. Ya, asalnya sebenarnya ke depan lagi. Maknanya dekat lagi dengan makam Ibrahim. Tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri untuk memulakan asas binaan Kaabah. Maka bila Allah Ta'ala perintahkan begitu, tujuannya adalah untuk litauhid kalimatil muslimin, untuk menyatukan kalimah umat Islam dari sudut dijadikan ia sebagai arah ataupun kita sebut kiblat. Kiblatul muslimin, kiblah arah ketika umat Islam beribadat. Ini kalau orang bukan Islam, dia tak faham, dia kata kenapa pula dalam Islam mereka itu solat, mereka sujud rokok menghadap kepada Kaabah. Lalu mereka bertanya, adakah Allah Ta'ala ada di Kaabah itu? Masya Allah, timbul pula persoalan yang mereka cuba fikir dengan logik akal. Binaan Kaabah itu datangnya perintah tu daripada Allah. Ia hanya sebagai tanda. Hanyalah sebagai tanda untuk ketika kita solat, maka semua umat Islam di timur, di barat, di utara menjadikan Kaabah itu sebagai kiblat. Kiblatan lil muslimin. Itu kita boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Al-Ma'idah, ayat 97. Ayat 97 muka surat 124. Muka surat 124. Hari ni tak ada Ustaz Roshidan untuk buat present. Tak apalah. Kalau ada Quran depan, buka muka surat 124 ayat 97. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wal hadiya wal qalaid. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام. Allah Ta'ala telah menjadikan Kaabah yang terletak di Baitullahil Haram, iaitu di Masjidil Haram, sebagai qiyaman linnas, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan urusan ibadat dan hal-hal kehidupan yang lain. Menjadi pusat untuk manusia melaksanakan ibadat. Pertama sebagai kiblat ketika solat, dan khususnya untuk ibadat haji lah. Dan saya sebut tadi, haji dia tak boleh tempat lain, dia mesti ke Mekah juga ataupun di Masjidil Haram ataupun kawasan sekitarnya. Kalau tawaf memang keliling Kaabah itulah. Adapun sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi Kaabah itu dijadikan qiyaman linnas, sebagai tempat untuk qiyam. Qiyam maknanya bangun. Menjadi tempat tumpuan untuk manusia melakukan ibadat.
juga wasyahrul haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diharamkan. Kalau bulan haji dia bermula daripada bulan Syawal. Bila masuk bulan Syawal itu dah dianggap bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan yang tertentu. Faman farada fihinna al-hajja, sesiapa yang telah pastilah untuk menunaikan haji pada tahun itu, maka Allah Taala pesan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka janganlah dia melakukan rafath. Rafath sama ada dalam ihram dia tak boleh bersetubuh dengan isterinya, ataupun tidak boleh bercakap perkataan yang menimbulkan keinginan syahwat, tidak boleh melakukan kerja-kerja yang fasik. Fasik maknanya berbalah, bertengkar, bertikam lidah, tak boleh. Perlu jaga adab dalam ihram. Jangan berbantah-bantah ketika menunaikan haji. Apabila Allah Ta'ala sebut haji itu ashhurun ma'lumat, beberapa bulan tertentu, bermula daripada bulan Syawal. Awal bulan Syawal itu dah masuk bulan haji, Zulkaidah, sehinggalah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Itu disebut sebagai bulan haji. Jadi sesiapa yang menunaikan umrah dalam bulan haji dan dia tak ada niat untuk kembali ke tempatnya, ke tanah airnya, untuk terus ke Mekah. Jadi kalau dia niat untuk buat haji pada tahun tu, maka haji tu dikira haji tamattu'. Dia ke Mekah, katakanlah dia pergi ke Mekah buat umrah bulan Zulkaidah contohnya, Zulkaidah. Dan dia niat untuk terus berada di situ sehinggalah dia menunaikan haji, maka haji itu haji tamattu', bukan haji ifrad. Kecuali kalau dia pulang balik tanpa ada niat untuk menunaikan haji. Maknanya bulan haji ni bulan yang ada keistimewaan yang khusus. Ataupun ke Mekah untuk wal hadiah. Hadiah itu untuk dibawa binatang-binatang korban. Hadiah disebut dengan hadiah sebagai suatu pemberian ataupun sebagai suatu hadiah untuk kita agihkan daging sembelihan kepada fakir miskin. Juga wal qala'id, dan binatang-binatang yang telah ditanda untuk dijadikan korban. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Kaabah itu dijadikan sebagai qiyamal linnas, khususnya sebagai arah kiblat. Itu dengan perintah daripada Allah. Adapun patung-patung berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin, walaupun mereka bina dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jawapan daripada Allah, tindakan mereka itu ma anzalallahu biha min sultan. Apa-apa yang kamu buat itu tidaklah Allah Ta'ala berikan alasan, berikan hujah untuk berbuat begitu. Adapun binaan Kaabah yang dijadikan kiblat untuk salat itu berdasarkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim atau sebelumnya semenjak daripada zaman Nabi Adam, atas pendapat yang mengatakan bermula daripada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian dalam ayat 26, ayat yang sama, itu ayat 25, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk watahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Naklah kamu bersihkan rumahku ini. Rumah merujuk kepada masjid. Dalam bahasa Arab, bila Allah Ta'ala sandarkan masjid itu kepada rumahnya, dikatakan baitillah, rumah Allah, bukan bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada rumah. Ini sebagai satu tasyrif, kemuliaan bagi masjid yang dianggap kita lebih dekat dengan Allah bila kita berada di situ. Ayat yang sama juga boleh dilihat dalam surah surah Al-Baqarah ni, ayat 125. Ayat kita dah baca tadi ayat ni. Wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas. Ingatlah ketika kami jadikan Baitillahil Haram ataupun Masjidil Haram itu sebagai tempat tumpuan manusia, tempat yang wa'amnan, yang dijamin ada keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat yang disebut maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk memulakan binaan Kaabah, dijadikan ia sebagai musalla, tempat untuk solat. Sebab itu lepas kita menunaikan tawaf, kita disunatkan solat sunat selepas itu, dan sebaiknya kita lakukan solat sunat itu berdekatan ataupun di belakang makam Ibrahim tu.
wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. Dan Allah Ta'ala telah memberi suatu janji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Janjinya adalah melakukan kerja-kerja untuk dibersihkan Masjidil Haram itu untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf di situ, yang berada di situ, untuk orang rokok, untuk orang yang sujud, mana untuk orang yang menunaikan salat. Mana masjid ini dibina untuk salat. Untuk salat. Salat sama ada qiyam, ada rokoknya, ada sujudnya. Itulah tujuan dibina masjid. Kemudian kita melihat nilai keberkatan yang ada di Mekah. Disebut dalam ayat selepasnya, Nabi Ibrahim mendoakan supaya Mekah ini menjadi negeri yang aman. Sebab itu ada hadis Nabi SAW minta, Ya Allah, jadikanlah bumi Madinah ini tanah haram, tanah yang tinggi kehormatan, tanah suci, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan perkara yang sama untuk bumi Mekah. Maka Allah Ta'ala menerima doa Nabi SAW supaya bumi Madinah juga dijadikan tanah haram ataupun tanah suci yang tinggi kehormatannya. Dalam ayat 126 surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman damai, dan berikanlah rezeki kepada penghuninya, penduduk Mekah, dengan rezeki yang berupa minas samarat, buah-buahan. Untuk siapa tu? Untuk man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi sesiapa di antara mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Itu doa Nabi Ibrahim. Maka berkat doa Nabi Ibrahim, kita dapati di bumi Mekah sepanjang tahun tetap ada macam-macam rezeki buah-buahan. Walaupun bumi Mekah ni bukanlah kawasan yang subur untuk projek pertanian. Kalau ada pun pokok-pokok kurma dan beberapa pokok tertentu lah, bukannya semua. Tapi macam-macam jenis buah-buahan sampai ke Mekah. Melalui sekarang inilah proses ekspor. Diekspor ke sana, sampai ke sana. Maka Allah Ta'ala beritahu, adapun sesiapa yang kufur, yang tidak beriman dan tidak menyembahnya, fa'umatti'uhu qalilan, maka aku berikan nikmat untuk mereka di dunia dengan kadar yang sedikit. Diberi juga nikmat itu di dunia, tetapi akhirnya di akhirat nanti, summa attarruhu ila azabin nar, aku akan paksa dan desak mereka masuk ke neraka sebagai balasan kekufuran mereka. Maknanya di dunia mereka tu tak dapat nikmat juga, tapi nikmat yang bersifat sementara. Kemudian ayat yang ke-27, wa'adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk menunaikan haji. Apabila dah selesai, sebenarnya belum lagi ya, sebelum perintah untuk menunaikan haji ni, kalau kita lihat dari sudut turutannya, disebut dalam surah Ibrahim. Di akhir surah Ibrahim, jalan ceritanya hampir sama dengan surah Baqarah tadi. Nabi Ibrahim berdoa supaya Mekah menjadi tanah haram yang aman damai. Nabi Ibrahim juga berdoa supaya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarilah aku dan juga anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Baik, semasa Nabi Ibrahim bina Kaabah itulah, sebab tu saya highlightkan tajuk Kaabah itu dibina bagi mentahqiqkan, merealisasikan akidah tauhid. Nabi Ibrahim dia datang daripada bumi Iraq, jauh daripada Iraq ke Mekah, lalu diperintahkan untuk dia dan anaknya bina Kaabah. Dan dia berdoa supaya dia dan anak cucunya dijauhkan daripada perbuatan menyembah berhala. Kenapa dia sebut perbuatan menyembah berhala? Sebab dia datang daripada Iraq, amalan menyembah berhala dah berleluasa di kota Iraq. Itu kita boleh baca dalam surah Al-An'am ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahandanya Azar tentang amalan menyembah berhala. Kemudian dalam surah Maryam pun ada juga kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Jadi bila dia dah ke Mekah, bina Kaabah, dia bimbang perbuatan syirik menyembah berhala itu berlaku di Mekah.
Tapi akhirnya benar-benar berlaku. Kalau nak tahu kisah dia, kita boleh baca dalam Sahih Bukhari. Orang pertama yang bawa patung berhala keliling Kaabah adalah Amru bin Luhai Al-Khuzai. Seorang lelaki yang datang daripada Syam. Dia bawa patung daripada sana dengan tujuan untuk ambil berkat. Dia kata ni Kaabah ni tempat yang suci, ada berkat. Jadi bila Amru bin Luhai buat begitu, orang lain pun tiru. Orang lain tiru perbuatan dia, seorang demi seorang letak patung-patung, akhirnya jadi banyak. Tujuan mereka katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab patung tu adalah patung orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Akhirnya mereka disesatkan oleh syaitan, maka jatuhlah mereka dalam perbuatan syirik. Dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala menceritakan doa Nabi Ibrahim. Dia berdoa supaya dapat diteruskan ibadat salat. Inni askantu min dzurriyyati, aku telah menempatkan zuriatku di sebuah lembah yang ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah wadin, lembah, kawasan tanah yang rendah dan yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Ini panjanglah kisah tu ya, kalau kita baca sejarah bila Nabi Ibrahim bawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil untuk diletakkan di situ, lalu dia terus berlalu pergi. Hajar mengikurinya. Hajar kata, wahai Ibrahim, kenapa kamu nak tinggalkan aku di sini? Tak ada siapa-siapa kat sini. Kawasan itu kawasan yang kosong, kawasan tak ada orang, tak ada rumah, tak ada air. Adakah Allah Ta'ala yang menyuruh kamu berbuat begini? Nabi Ibrahim kata, ya, Allah Ta'ala suruh. Kalau begitu, tak apalah, aku terima. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan aku. Maka beradalah di situ Hajar dan Ismail. Jadi bila Nabi Ismail menangis, dia mencari-cari air dan berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Sebanyak 7 kali. Sesiapa yang dah ke Mekah, dah pernah melalui pengalaman melakukan ibadat sa'i antara Safa dan Marwah, kita boleh tahulah jaraknya jauh juga. Jauh. Untuk berlari-lari, bukannya sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Safa, Marwah. Kemudian Safa, kemudian Marwah lagi. Safa lagi, Marwah lagi. Sehinggalah akhirnya dijumpai air. Ada kata pendapat air itu terbit daripada tendangan kaki Ismail. Sebenarnya riwayat itu masih ada perbahasan dalam kalangan ulama, sahih ataupun tidak. Ada pendapat kata tak, bukannya hasil tendangan daripada kaki Nabi Ismail. Ala kulli hal pendapat itu masih ada perbahasan. Tapi yang pentingnya memang ada telaga Zamzam tu memang ada lah. Kemudian dia pun buat macam batas supaya air itu tidak pergi lebih jauh. Daripada situlah adanya sumber air, datangnya burung yang singgah untuk minum. Apabila ada satu kabilah Bani Jurhum melalui bumi Mekah dan mereka melihat, oh di situ ada orang yang tinggal di sini. Mereka minta izin dengan Hajar, Siti Hajar untuk ambil air. Akhirnya dibenarkan dan akhirnya mereka pun berkampung di situ. Berkampung dan sebahagian mereka dah menetap di situ. Dan bila mendekat dewasanya Ismail alaihissalam, dia berkahwin dengan salah seorang wanita di kalangan kabilah Bani Jurhum dan akhirnya Mekah berkembang menjadi suatu kawasan penempatan yang padat dengan penduduk. Asalnya dulu tak ada orang pun. Asalnya bumi Mekah ni bumi yang kosong, kawasan berbukit, kosong, tak ada apa-apa. Akhirnya penuh dengan manusia dan menjadi bumi yang sangat berkat. Dalam doanya juga Nabi Ibrahim meminta Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhanku, adapun aku tempatkan zuriat aku di sini supaya mereka mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia cenderung kepadanya untuk ke Mekah. Hari ini kita banyak berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga sejarah pembinaan awal Kaabah. Kemudian kita nak pergi terus pada ayat 27, masa kita pun dah nak habis dah ni. Wa'adzim fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk menunaikan haji. Apabila Nabi Ibrahim mendapat perintah ini daripada Allah, lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku seru manusia sedangkan ketika ini tak ada sesiapa pun di Mekah. Maka Nabi Ibrahim naik ke tempat yang tinggi, lalu dia memanggil dengan setinggi-tinggi suaranya. Dia beritahu Allah Ta'ala, dia kata, kaifa yasma'una sauti, bagaimana mereka akan dapat dengar suaraku, dan suaraku la yanfuzuhum, tak akan sampai kepada gegendang telinga mereka. Tapi Allah Ta'ala beritahu, kamu serulah
ataupun kamu laungkan, wahai manusia datanglah ke Mekah untuk haji. Dan suara Nabi Ibrahim itu dengan kuasa Allah sampai ke seluruh dunia dan didengar oleh manusia yang ada di seluruh dunia dan mereka faham. Maka selepas itu satu demi satu manusia datang untuk menunaikan haji dan adalah cara-caranya. Baik. Apabila disuruh mereka datang sama ada berjalan kaki ni bagi yang dekat ataupun yang jauh datang dengan dhamir, dengan mengenderai unta jauh. Kita lihat di sini perbandingan orang yang jauh datang ke Mekah sama dengan kita yang keluar daripada kubur nanti. Kita ni bila keluar daripada kubur, Allah Taala akan panggil semua manusia yang bersemadi dalam kubur itulah, yang tidur dalam kubur untuk bangkit, bangun. Biasa kan kita baca dalam surah Yasin ayat yang berbunyi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah kiamat itu berlaku, tidaklah ia berlaku kecuali dengan hanya satu pekikan, sayhatan wahidah. Sekali pekik, bila manusia dengar suara pekikan itu, tiba-tiba jami'un, semua manusia, mereka itu dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Maknanya semuanya muhdarun, di bawah hadir untuk terima balasan. Sekali Allah Ta'ala panggil, mendengar suara tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, manusia keluar pada kubur tanpa lengah lagi dan penuhi perintah Allah. Jadi ibadat haji ni ada kaitan dan bayangannya dengan hari akhirat nanti. Begitulah bila Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk haji, maka Allah Ta'ala bagi jaminan ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang daripada setiap pelusuk ceruk dunia di mana sahaja mereka berada. Liyashhadu manafi'a lahum, ayat 28 untuk mereka saksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dalam tafsir mukhtasar tafsir, iaitu manafi' ad-dunyawiyah dan juga wal manafi' al-ukhrawiyah, manfaat dunia dan akhirat. Apa manfaat dunia yang jemaah haji boleh perolehi? Iaitu dari segi kita kata boleh saling bertaaruf. Ya, bila kita ke Mekah, kita berjumpa dengan manusia daripada seluruh dunia dan kita boleh menggunakan peluang itu untuk kita saling kenal mengenal satu sama lain. Tapi kena tahu bahasa lah. Jadi kalau dia orang tahu bahasa Arab, kita pun tahu bahasa Arab, maka kita boleh menggunakan bahasa Arab. Kalau dia orang tahu bahasa Inggeris, kita pun boleh guna bahasa Inggeris, maka kita menggunakan bahasa itu sebagai alat untuk kita saling berkomunikasi. Tapi yang pentingnya boleh saling kenal mengenal. Itu faedah pertama. Untuk mewujudkan ukhuwah. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada jenis lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Macam-macam bangsa dan macam-macam etnik. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Dan peluang atau peluang untuk saling kenal mengenal adalah ketika mereka sama-sama berkumpul di bumi Mekah untuk haji. Iaitu datang daripada sebelah timur, ini datang daripada sebelah barat. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kemudian manfaat lain adalah manfaat kalau mereka boleh bawa barangan-barangan daripada negara mereka untuk diperniagakan. Tak salah. Dalam ibadat haji diizinkan untuk menjalankan sedikit perniagaan, boleh. Tapi bukan menjadi keutamaan. Keutamaan ke Mekah adalah untuk menunaikan haji. Tetapi kalau jemaah haji itu datang daripada negara mereka, bawalah sedikit barangan untuk dijual di sana, itu diharuskan, dibolehkan. Cuma tidak boleh diniatkan ia sebagai keutamaan. Itu jelas dalam ayat walaisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Laisa alaikum junahun, tiadalah menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Itu boleh rujuk dalam ayat 198 surah Al-Baqarah, ayat berkenaan dengan ibadat haji. Maknanya di samping pergi ke Mekah untuk haji dan umrah, boleh juga menjalankan sedikit perniagaan.
Bukannya sampai buka kedai, tak, bukan begitulah. Maknanya bawa sikit-sikit, jumpa sesiapa dan beritahu ni saya bawa daripada negara saya ini. Sesiapa yang berminat untuk beli, boleh beli. Itu diharuskan. Fa idza afattum min arafatin, dan apabila kamu sudah meninggalkan bumi Arafah, mana dah berakhir waktu wukufnya, maka fadhkurullaha indal masy'aril ahram. Hendaklah kamu membanyakkan zikir, mengingati Allah ketika berada di Masy'aril Haram, iaitu di Muzdalifah. Dan berikutnya ke Mina, tempat melontar jumrah dan tempat dilakukan ibadat sembelihan. Dan Allah Ta'ala menyuruh supaya orang yang menunaikan haji itu wazkuruhu, hendaklah kamu ingat kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kamu, kerana kamu dahulunya benar-benar berada dalam kesesatan. Kemudian hendaklah kamu berlalu pergi min haitsu afadhan nas, sebagaimana manusia juga berlalu pergi, iaitu daripada apa dia tadi, Muzdalifah menuju ke Mina. Ke Mina, kemudian pada pagi 10 Zulhijjah bila selesai melontar jumrah Aqabah, jumrah untuk lontaran pagi itu, maka bolehlah bertahallul, selesai dah daripada ihram. Tinggal lagi kerja haji adalah mabit, bermalam 3 malam di Muzdalifah. Sesiapa yang memilih untuk melakukan nafar tsani. Nafar tsani itu berada di Mina 3 malam. Malam 11, 12 dan 13. Ataupun sesiapa yang nak pulang cepat ke Mekah, maka cukup dengan dia melakukan nafar awal, itu berada pada malam 11 dan 12, dan dia perlu kembali ke Mekah. Jadi dia ada 2 pilihan. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang paling dekat dengan kita bila kita menyambut Hari Raya Haji adalah ibadat korban. Ibadat korban ialah kita tak berada di Mekah, kita berada di tempat kita di Malaysia. Ibadat korban yang kita sangat-sangat digalakkan, cuma ialah tahun ni kita ada kekangan sikit dengan pandemik COVID-19. Pihak berkuasa agama kita membenarkan kalau di Kelantan ni, khusus di Kelantan lah, pihak Majlis Agama Islam Kelantan membenarkan, tapi dengan syarat ketat lah. Antaranya korban tu mesti dibuat di bawah penyeliaan masjid jajahan dan masjid mukim. Tidak boleh dilakukan secara persendirian. Tujuannya supaya boleh dikawal. Takut nanti kita buat ibadat korban, nanti ada di antara kita yang menjadi pencetus kepada munculnya kluster-kluster yang baru. Sebagaimana kata Ketua Pengarah Kesihatan kemarin, Datuk Dr. Nur Hisham, janganlah kita leka di musim Raya Korban, nanti ada di antara kita pula yang terkorban. Maksud kita tak jaga SOP, ada di antara kita yang menjadi penyebab kepada virus tu merebak pula kepada orang lain, dan jadi timbul masalah pula. Jadi mungkin ada di antara kita tahun ni yang buat korban, ada yang tak buat korban. Ala kulli hal, bagi yang buat korban tu, cuma saya nak ulang balik apa yang mereka dah pesan, yang pihak KKM pesan, kita kena sangat berhemah dalam menjaga SOP itulah. Jaga SOP, berapa bilangan kita, berapa jarak kita, itu ikhtiar kita. Allah Ta'ala tahu niat kita tu baik untuk korban, tetapi perkara-perkara luaran tu kita kena jaga sebab-sebabnya. Dan yang utama dalam korban bukan jumlah berapa bahagian daging yang kita ambil, berapa ekor kambing kita sembelih. Yang penting adalah keikhlasan niat kita melakukan korban. Kerana amalan yang diterima dalam korban ialah bergantung kepada keikhlasan dan ketakwaan. Ni kalau kita ulang balik sejarah pertama korban dalam sejarah manusia, dalam sejarah hidup manusia, berlaku kepada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apabila Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk berkorban, lalu mereka pun buatlah korban. Maka dikisahkan Qabil, Habil. Abangnya Qabil membuat korban dengan menggunakan hasil tanaman yang tidak berkualiti. Manakala adiknya Habil membuat korban dengan menggunakan kambingnya yang paling berkualiti, paling baik. Maknanya Qabil ni tak ikhlas. Tak ikhlas. Habil lebih ikhlas. Maka dalam ayat itu Allah Ta'ala beritahu, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kalau nak rujuk sejarah korban anak Nabi Adam tu boleh rujuk dalam suratul Maidah ayat 27. Bacakan kepada mereka kisah Ibnai Adam, 2 orang anak Nabi Adam.
idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan suatu ibadat kurban. Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima korban daripada salah seorang dan tak diterima daripada satu yang lain. Jadi yang tak diterima tu dia rasa sakit hati lah. Oh, kenapa pula Tuhan tak terima korban aku? Dengan sebab nak marah sangat, dia kata, qala la aqtulanna, aku nak bunuh kamu. Dia beritahu adik dia, aku akan bunuh kamu. Lalu adik dia beritahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawasanya Allah Ta'ala terima korban ini daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi berlakulah peristiwa yang sangat sedih. Akhirnya abang dia, Qabil, bunuh adik dia. Bunuh kerana korban dia tak diterima, korban adik dia Allah Ta'ala terima. Dengki kerana korban dia tak diterima. Itu boleh baca sendirilah. Kemudian kita nak kaitkan ayat ni dengan ayat dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Ayat 37. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging sembelihan dan darah-darah daripada binatang yang disembelih untuk korban itu. Bukan itu yang Allah Ta'ala terima, bukan soal daging yang dikorbankan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepadanya, yang dia terima daripada kamu adalah at-taqwa. Kata Ibnu Abbas, taqwa di sini maknanya niat yang ikhlas untuk melakukan ibadat korban. Jadi yang utama adalah keikhlasan kita. Ikhlas ni datang daripada, sebenarnya datang daripada cinta kita kepada Allah. Apa-apa kerja yang kita buat bukan korban sajalah. Ibadat lain pun, solat kita, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita melakukan ibadat-ibadat lain, memang asasnya nombor satu adalah ikhlas kerana Allah. Dan keikhlasan itu dia akan muncul bila kita ada sifat hubbullah, cinta kepada Allah. Atas rasa untuk kita bersyukur dan menyatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan begitu banyak, maka kita melakukan kerananya. Memang kita tak mampu nak balas jasa baik Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala ciptakan kita, dia beri rezeki kepada kita, maka kita menyatakan rasa syukur dengan kita mengikhlaskan amalan kita kepadanya semata-mata. Termasuklah dalam soal kita melakukan ibadat korban. Dan bila kita buat begitu, dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi kita lah. Ada disebut dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW sendiri, baginda melakukan korban dengan dhaha bikabshaini amlahaini qarnaini. Nabi ini dia buat korban dengan dua ekor kibas yang sempurna. Itulah ulama pun khilaf yang mana lebih afdal, kita nak buat korban dengan daging kambing kibas ataupun dengan lembu. Ada ulama kata yang lebih afdal lembu, sebab lembu ni daging dia lebih banyak, macam unta lah. Ada kata yang lebih afdal adalah kambing walaupun daging tak banyak, sebab bila Nabi Ibrahim sembelih anaknya, Allah Ta'ala tukar Nabi Ismail menjadi bentuk kibas, bukannya lembu. Nabi SAW juga pernah melakukan ibadat korban, iaitu bikabshaini amlahaini aqranaini, dua ekor kibas kambing biri-biri yang sempurna, maksudnya yang sihat, isi yang banyak dan bertanduk. Al-Qur'an bertanduk, mana sempurna. Bukannya kita nak makan tanduk tu, kita nak makan daging dia. Tapi tanduk tu menunjukkan ia adalah kambing yang sempurna, yang tak ada kecacatan pada anggota badannya. Lalu Nabi sembelih kibas itu dengan tangannya sendiri, bukannya orang lain sembelih, dia sendiri. Wasamma, dan dia sebut nama Allah, itu bismillah. Wa kabbara, dia bertakbir, meletakkan kaki pada tempat nak disembelih. Dan itulah yang paling baik. Dan amalan yang paling baik dilakukan ketika hari raya haji, bagi orang yang berpeluang dan berkesempatan untuk melakukannya, iaitu ma'amila ibnu Adam yauman nahar ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar. Hari nahar itu hari 10 Zulhijjah, yang lebih Allah Ta'ala sukai selain daripada menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah ni ialah melakukan sembelihan binatang korban, ataupun disebut dengan bahimatul an'am, kerana ia akan datang di hari kiamat bikuruniha wa asy'ariha, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya.
Itu disebut dalam riwayat hadis yang sahih dikemukakan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dalam sunan mereka daripada Aisyah radhiyallahu anha. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah lewat dah lebih daripada time kita ni. Jadi Ustaz, saya rasa Assalamualaikum. untuk Ustaz. kita Assalamualaikum Ustaz. Sikit bicara ya. tentang ayat tentang ibadat haji, sedikit tentang sejarah Nabi Ibrahim dan sejarah pembinaan kota Mekah. Assalamualaikum, Jadi, Ustaz. salam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Salam. Cikgu Nur. Cikgu Nur, silakan cikgu. Maaf lah, logat deh. Ni berkenaan dengan poso hari ni Ustaz. Poso. Ya. Aku nak Arafah kan pandai kita poso lah. Deh. Kalau jadi dia antara kita kata gak keistimewaan dia lah. Deh. Kata Allah apa dosa tahun lepas kata tahun akan datang deh. Jadi, lagu mana kalau kita poso, buat ibadat lain lah. Kita buat tu kerana tu dah. Adakah dia orang panggil tidak ikhlas? Adakah tidak kerana Allah? Kerana gitu. Masuk kerana nak kelebihan tu. Nak fadilah. Ya. Supaya kita baca surah Al-Mulk lah gitu kan. Kita baca sebab nak fadilah dia. Tu nak tanya dia. Ikhlas pada jadi. Ada setengah dia kata tak boleh. Makasih. Ya. Baik, ada beberapa amalan yang Nabi sebut ada fadilah, ada kelebihan. Sebenarnya kelebihan ini sebagai motivasi, sebagai tasjid, galakan untuk kita beramal. Cuma dari sudut niat kita tidak menjadikan fadilah itu sebagai kita punya sebagai main purpose, sebagai matlamat utama kita. Memanglah kita beribadat ni tujuan kita untuk taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebenarnya tidak salah untuk kita merebut ganjaran di sisi Allah. Contohnya kita puasa hari ni sebab Nabi dah bagi motivasi kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Qatadah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal atiyah. Aku mengharapkan agar Allah Ta'ala menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Dengan sebab berpuasa sunat pada hari inilah yang disebut dengan hari wukuf ataupun hari Arafah. Jadi persoalan adakah menyebabkan kalau kita niat nak supaya dihapuskan dosa kita, sama ada kita niat begitu atau kita tak niat begitu, kita akan tetap dapat fadilah tu. Kita akan tetap dapat fadilah tu dan tidaklah sebenarnya perkara ni boleh menjejaskan keikhlasan. Dia tidak ikhlas ni apabila kita buat amal ibadat, kita mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Orang kata puasa awak apa hari ni? Saya puasa lah sebab nanti mungkin seorang anak tu kata, ya saya puasa sebab ayah saya dah janji kalau puasa hari ni, nanti dekat malam nanti bila nak buka puasa, ayah akan bagi RM50. Ataupun mak saya akan hadiahkan hadiahkan ayam goreng McD ke, dapat sekeping pizza ke, tak kira lah Pizza Hut ke pizza apa, tak kisahlah. Tapi bila keniat dia tu puasa tu sebab nak sesuatu daripada dunia, itu yang boleh menjejaskan keikhlasan. Tapi kalau kita beramal kerana mengharapkan apa yang di sisi Allah, dapat keampunan, dapat kelebihan, itu tidak menjejaskan keikhlasan kita. Baik, ya, ada soalan. Assalamualaikum. Ya, salam cikgu, ya. Pagi ni Ustaz, ada dua soalan Ustaz. Dua Gini, soalan. ada hadis yang kata hari Arafah ni hari yang Allah banyak membebaskan ahli neraka. Jadinya saya nak lama dah saya nak tanya ni. Hari Arafah ni ialah hari yang berlaku atas dunia dah. Lah ni contohnya hari ni hari Arafah ni berlaku atas dunia. Sedangkan pembebasan neraka ni ialah akhirat. Jadi macam mana dia boleh jadi jadi kita nak faham lagu mana? Gini cikgu, maksudnya mustajab doa. Mustajab doa. Mustajab doa. Jadi sebab itu hari Arafah ni hari yang kita digalakkan membanyakkan doa. Kan ada hadis yang saya sebut, afdalud doa yaum Arafah. Doa yang paling afdal doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua Ustaz. Ya.
Yang kedua seawal-awal rumah ibadah ialah Baitullah. Ya. Kata kita ambil lah kata yang riwayat yang dibina oleh Nabi Adam, yang diasaskan oleh Nabi Adam tu. Kata jadi setuju ke Ustaz kalau saya katakan bahawa waktu Hajar ni dia cari air pergi mari dan dia jumpa mata air Zam-Zam tu, waktu tu asas Kaabah tu sudah ada tepi tu. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, betul. Betul. Berdasarkan pendapat yang mengatakan pembinaan Kaabah tu lebih awal dibina oleh malaikat. Sebagaimana Al-Azraqi sebut dalam Akhbar Makkah. Atau riwayat kedua kata dibina oleh Nabi Adam. Maka sebenarnya asas tu, tapak tu dah ada dah. Tapi sebab dah masa tu berlalu lama dah, binaan tu tak ada lah. Binaan tu ada sini. Jadi Nabi Ibrahim ni diperintahkan untuk bina ni untuk perbaharui asas yang telah ada sebelum tu. Untuk perbaharui semula asas yang ada sebelum tu. Yo kau Jadi untuk soalan pertama tadi, kenapa Allah Ta'ala pada Nabi sebut hari Arafah ni hari yang paling banyak dibebaskan hamba daripada azab neraka, itu orang yang Allah Ta'ala mustajab doa dia. Kalau dia berdoa, ni khususnya untuk jemaah haji lah. Untuk jemaah haji. Untuk kita pun kita harap begitu jugalah. Walaupun kita tidak menunaikan haji, kita menggunakan kelebihan hari ini untuk kita berdoa. Cuma adakah perlu berdoa tu kita kena berhimpun di masjid? Sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Mungkin ada orang yang buat event-event tertentu, sama tertentu sempena mengingati hari Arafah. Itu terpulanglah. Sebab itu pun ada perbincangan dalam kalangan ulama. Sebagaimana disebut oleh Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkari Bid'ah wal Hawadith, dia kata sebut tentang bid'ah at-ta'rif. Dia kata bid'ah berhimpun di tempat lain kerana mengingati hari Arafah. Maka disebutlah beberapa pendapat, ada ulama yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Imam Ahmad sendiri dia kata la ba'sa, tak mengapa untuk mereka berhimpun, tapi dia sendiri tak melakukannya. Dia tak terlibat. Dia kata dia berada di rumah dan masing-masing boleh berdoa sendiri, baca Quran dan amal-amal lain-lain. Kemudian ada riwayat sebut antaranya adalah daripada Ibnu Abbas, Hasan Basri. Ibnu Abbas ketika berada di Basrah pada hari Arafah, dia berhimpun, tapi Imam Abu Syamah kata bukan untuk buat ibadat yang tertentu, tapi untuk majlis ilmu. Ibnu Abbas menyampaikan ilmu ketika hari Arafah, khususnya pada waktu petang lah, waktu lepas asar. Dan Hasan Basri juga lebih kepada mengharuskan perkara itu. Jadi memang perkara ini ada perbezaan pendapat. Jadi bagi orang yang nak buat perhimpunan khusus, maka itu terpulang kepada dia. Cuma masing-masing beramal sendiri. Dia tidak boleh ada kaifiah amalan kecuali ada dalil yang khusus sebut begitu. Contohnya kalau kita nak baca Quran, okey, masing-masing baca Quran sendiri. Baca Quran sendiri, tak perlu disyaratkan. Sekarang ni kita baca Yasin, ada ketua seorang. Tak, masing-masing yang ni nak baca Yasin boleh, nak baca surah Baqarah boleh, nak solat sunat apa-apa yang perlu. Kalau pagi mungkin solat sunat duha. Waktu-waktu petang mungkin dia nak membanyakkan zikir, doa, itu terpulang. Masing-masing boleh melakukan apa-apa yang mudah untuk mereka lakukan. Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti, dah 7.50. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu soalan. Ya, salam. Ya, Fakim. Berkaitan dengan kata ibadah haji ni ada kaitan, ada gambaran dengan hari akhirat lah. Betul. Okay. Saya nak tanya dari ibadah Arafah. Arafah ni dia ada kaitan dengan Al-A'raf. Kalau di akhirat ni kita ada Al-A'raf. Ya. So dengan di alam ibadah haji ni adanya Arafah. Kalau tengok daripada asas dua perkataan tu adalah perkataan yang sama, tempat yang tinggi. Betul tak? Ada kaitan tak? Apa yang kaitan antara Arafah dengan Al-A'raf? Arafah ada sudut, mungkin ada sudut pemahdia lah, wallahualam. Dia di padang Arafah dia ada satu puncak yang disebut Jabal Arafah tu. Dan ada riwayat mengatakan di situlah tempat pertemuan Adam dan Hawa setelah mereka dikeluarkan daripada syurga dan berada di atas muka bumi. Mereka mencari satu sama lain. Adam diletakkan di tempat lain, Hawa tempat lain. Lama mereka mencari-cari, akhirnya berjumpa di situ. Betul atau tidak riwayat itu wallahu alam lah. Tapi itu yang masyhurnya.
dikatakan mereka bertemu di situ. Itulah timbulnya suatu stigma dalam kalangan kita bagi orang yang mungkin susah nak temu jodoh. Mereka pergi ke Padang Arafah, biasanya kalau yang pergi buat umrah lah. Mereka naik atas jabal bukit di Arafah tu, dekat dengan Masjid Namirah yang besar tu. Dari situ kan ada mercu batu tu, masing-masing ada yang tulis nama aku dengan dia ni. Kononnya dengan tulis nama tu insya-Allah jodoh dia sampai lah. Sebenarnya ini tak benar ya, tak boleh buat begitu. Tak ada kaitan ini. Tapi adakah kita nak kaitkan Arafah dengan Al-A'raf? Setakat pembacaan saya dalam tafsir surah Al-A'raf kita tak jumpa tu. Betul Al-A'raf tu adalah satu tempat yang tinggi yang terletak antara syurga dan neraka bagi orang yang sama banyak amalan baik dengan amalan buruknya. Itu orang yang sama antara al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Mereka tidaklah ke neraka sebab mereka ada pahala ataupun mereka ada bahagian ganjaran pahala dalam buku amalan mereka. Mereka tidak juga ke syurga sebab masih ada sakit-baki dosa. Akhirnya dengan rahmat Allah, Ashabul A'raf ini diampunkan dosanya dan mereka ke syurga juga. Jadi bila dibuat timbangan amalan di mizan, antara markah pahala dan dosa tu 50-50. Mereka agak lambat masuk ke syurga. Orang lain dah masuk ke syurga, mereka belum lagi masuk, tapi mereka ni wahum yatma'un, sangat mahu untuk masuk. Tapi adakah kita nak kaitkan ada persamaan antara Arafah, tempat wukuf pada hari 9 Zulhijjah dengan Al-A'raf tadi? Saya tak nampak ada kaitan tu sebab kita tak jumpa penafsiran begitu dalam kalangan ulama. Cuma disebut perbincangan tentang hari Arafah ni dia ada persamaan dengan Yaumul Mahsyar, iaitu yang lebih rasional, yang lebih munasabah. Sebab ketika berada di padang mahsyar, manusia dalam keadaan kita kata peringkat awalnya tak ada pakaian lah, dalam keadaan susah, dalam keadaan matahari digambarkan sejengkal dekat dan masing-masing manusia berpeluh. Begitu juga di Padang Arafah. Di Padang Arafah ketika berwukuf dulu tak ada pokok, sekarang ni dah banyak pihak berkuasa Saudi dah tanam banyak pokok-pokok. Kemudian di tepi pokok tu ada macam pancuran air-air yang debu-debu air yang macam air hujan, maknanya boleh dikurangkan panas. Sebab musim haji biasanya musim panas. Tak tahulah tahun ni panas ke sejuk. Kemudian dah ada khemah dibina. Dan khemah pula dah ada, mungkin ada aircon sejuk. Berbanding zaman dahulu tidak begitu. Zaman dulu panas. Jadi suasana yang tak menentu sebab ramainya manusia. Tahun ni tak ramai lah sebab pandemik COVID-19 ni. Tahun lepas pun tak ramai. Jadi ketika dulu umat Islam ramai menunaikan haji, memang suasana tu sangat kita kata memberikan rasa ketidakselesaan. Jadi itulah yang berlaku di padang mahsyar. Jadi Arafah ni kalau kita nak samakan dengan gambaran di hari kiamat, lebih kurang sama dengan berhimpunnya manusia di padang mahsyar. Begitulah hampir sama manusia berhimpun di padang Arafah. Tapi sebenarnya tidak boleh disamakan 100%. Itu cuma sebagai gambaran. Kalau ada orang yang menanggung kesusahan di padang Arafah, mereka kena bersabarlah sebab bukan lama pun, tak sampai berapa jamnya. Berbanding dengan di padang mahsyar, mereka akan berada di situ untuk tempoh yang sangat lama. InsyaAllah rasa tak ada dah. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, salam. Tanya sikit. Masa kita nak berdoa di Malaysia, masa bila? Adakah masa kalau petang, mana Arafah di Mekah, di Saudi belum lagi. Masa kita adakah waktu malam, sebab dia kira jarak masa kurang lebih 5 jam lah. Ya, betul. Pencerahan. Dia apabila dikatakan hari Arafah, dia secara umumnya merujuk kepada hari 9 Zulhijjah. Cuma secara spesifiknya wukuf tu betul lah. Wukuf daripada min zawali syamsi ila ghurubiha. Daripada gelincir matahari, maksudnya waktu zuhur hingga waktu asar. Cuma bila kita nak bandingkan jarak waktu antara kita dengan Saudi, bezanya 5 jam. Kita lebih cepat 5 jam. Kalau secara spesifiknya tidak begitulah. Spesifik maksudnya, adakah perlu kita ukur macam kita kata kalau sana dia punya waktu zuhurnya
waktu zuhur dia pukul 12 lebih, katakanlah kita sini dah pukul 5 petang. Jadi kalau kita nak kira macam tu, nak kira boleh juga secara tepatnya begitu, mana waktu kita nak ambil waktu yang afdal doa hari Arafah bila bermulanya waktu wukuf, iaitu selepas zuhur di sana, mana kita sini lepas asar lah. Lepas asar. Sebenarnya secara khususnya tidak begitu. Itu pun ulama tak bincang benda itu sebab dia ambil secara umum. Secara umum, mana bermula daripada tarikh 9 Zulhijjah. Kita yang berada di Malaysia ni sebab jarak kita bukanlah perbezaannya 12 jam. Bezanya hanyalah 5 jam. Mana kita mengalami siang sempat hari yang sama dengan kawasan Mekah dan Madinah. Kawasan Mekah lah secara khususnya. Hari yang sama. Berbeza kalau kita dengan Amerika Syarikat. Perbezaannya jauh sebab 12 jam. Jadi kalau nak secara spesifik macam tadilah, bila dah mula waktu wukuf gelincir matahari di sana zuhur, maka itulah waktu yang dikatakan yang afdal kita berdoa selepas waktu asar. Tapi saya tak temui perbincangan ulama untuk secara khusus kalau tempat-tempat yang berbeza tadi, sebab mereka mengambil secara umum apa yang disebut hari Arafah bukan semestinya bermula daripada wukuf tapi merujuk kepada 9 Zulhijjah. Ada kulli hal, kita mengharapkan di sisi Allah sama ada kita berdoa sebelum jemaah haji wukuf atau ketika mereka wukuf, semoga doa kita itu diterima dan termasuk dalam pengertian doa pada hari Arafah. Ya, ada lagi? Nawi pendapat sikit tak? Nawi pendapat sikit. Ya, silakan. Cikgu Nur leh. Ya. Kalau kira gitu Kak Ustaz. Kalau kira tepat waktulah. Ya, betul. Kalau kita puasa lah ni tak kena lagi. Moga dia tak subuh pun lagi. Kawan. Kalau betul-betul nak ubi subuh aja kan. Nak setepat satu patu jelah. Tak puasa lagi lah kita. Tapi tidak begitu. Kau tak? Ya, betul lah. Sebab tu untuk penentuan bagi awal, kita kata awal hari raya ataupun sama ada raya puasa raya ni, dia merujuk kepada dia punya matlak tempat muncul anak bulan di sesebuah tempat tu. Dia tak boleh nak samakan satu tempat dengan yang lain sebab dia berbeza. Ikhtilaful matali', tempat muncul anak bulan tu berbeza. Ini pun berlaku zaman sahabat dulu ya. Di mana orang yang di Madinah lebih awal sedikit sambut raya puasanya berbanding dengan orang yang di bumi Syam sebab berlaku ikhtilaful matali'. Jadi kita di sebelah timur ni sebab kita dahulu yang naik matahari, maka hari ni dah dikira 9 Zulhijjah lah tempat kita. Tapi dia orang tu ialah 9 Zulhijjah dah sebenarnya. Cuma matahari ni belum muncul lagi. Sebab kita kena faham tarikh hijrah ni dia bukan bertukar pada jam 12 malam, tapi dia bertukar dengan masuknya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib kita untuk 9 Zulhijjah ni dah mula malam tadi. Start malam tadi, maghrib tu dah dikira 9 Zulhijjah. Di tempat kita lah. Di tempat lain pun kalau di Saudi sekarang ni masih malam, dia pun dah 9 Zulhijjah. Jadi atas tarikh 9 Zulhijjah dah kita boleh puasa lah untuk mengambil kelebihan puasa pada hari Arafah. Jadi saya rasa cukuplah, kita dah pukul 8 dah ni. InsyaAllah kita sambung balik program tadabbur kita ni hari apa ya? Hari ni hari Selasa, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu, insyaAllah kita sambung hari Sabtu nanti untuk tadabbur surah yang berikutnya, surah Al-Qalam. Banyak perkara yang menarik tentang surah Al-Qalam, khususnya kisah tuan punya kebun. Apa di sebalik kebun itu, siapa pemilik mereka. Jangan lupa temu janji kita pada hari Sabtu nanti insya-Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Lama je tak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.